العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Babul I'rabi. Ini kita akan ulang balik sedikit sekali lalu, yang mana bab ni kita tak pernah berjumpa lagi, dan juga di antara perbahasan ilmu nahu, antara perkara yang rumit iaitu dalam babul i'rab. Dia semua dalam ilmu nahu ni kalau ikutkan semua payah. Tapi yang agak rumit sedikit dalam pembicaraan babul i'rab, jawab 9, ilat 9 nanti akan datanglah. Saya nak tanya, nak bagi tahu dia punya apa tu. Tapi tak apa. Apabila payah, kita nak faham tu, kita kena ambil dia punya lawan dia. Contoh kita kata semalam kita bahas masalah yang payah tu, kita kata lafaz dan takdir. Kadang-kadang kita tak boleh faham kat sini, akan datang dia akan cerita pula. Tu. Kadang-kadang kalau saya nak cerita kat semua kat sini, takut dia semua bab masuk dalam ni. Jadi insyaAllah pada tengah hari ni insyaAllah saya akan jadi kita akan skip. Kita bagi kefahaman dulu sikit. Kemudian kalau tak berapa nak faham, kita skip dulu. Sebab akan datang dia akan bagi tahu. Macam mana rofok, dhammah apa semua tu, kita tak tahu apa rofok. Tiba-tiba saya dah sebut lafaz tu ada rofok. Jadi kita agak keliru. Bila agak keliru tu, setengah-setengah perbahasan kita tu kadang-kadang kita kena skip dulu. Bila dah skip, kemudian kita akan patah balik. Contoh, ada perbahasan dalam kitab yang saya belajar dululah. Kadang-kadang guru tu dia mengajar tu, dia skip dulu. Bila kita dah jauh sikit tu, kadang dia patah balik. Bila dah patah balik tu, kita nampak dah. Tu kadang-kadang kita belajar macam tu juga. Perlu juga macam tu. Baik. Tengok. Kita ulang sedikit. Sekali lalu. Babul i'rabi. Bermula ini ialah bab i'rab. Ni bab i'rab. Apa itu i'rab? Kita dah beritahu semalam. Senang je. I'rab itu, kita ulang balik. Al-i'rabu huwa taghyiru. Bermula i'rab itu ialah taghyir. Bila sebut taghyir itu dengan mana taghayyur. Kita dah beritahu semalam. Kalau taghyir itu dengan mana mengubah. Kalau mengubah, maksud seorang tu akan mengubahkan. Sedangkan dia bukan nak mengubah. Dia berubah. Dia terjadi dengan berubah. Apabila masuk amil, amil tu apa? Pengubah. Amil ni kita panggil pengubah ataupun kita kata apa? Semalam penyebab. Bila ada penyebab masuk, tiba-tiba dia berubah. Dia jadi berubah. Kalaulah mengubah, kita sendiri mengubah. Dia bahasa Arab dia tak sama. Sebab tu kita semalam kita cakap, taghyiru tu dengan mana taghayyur. Semalam saya dah tulis dah, tapi tak apa, kita tulis balik. Tak rugi Taghyir. Taghyir. Dengan makna taghayyur. Taghayyur. Ni taghyirun. Kalau taghyir mengubah. Ni mengubah. Kalau taghayyur dengan mana berubah. Dia tak sama berubah dengan mengubah.
Berubah dia terjadi dengan sebab bila masuknya amil, bila masuknya penyebab tu tiba-tiba dia jadi berubah. Mengubah kita jadi mengubah sendiri. Kita sendiri ambil kita masukkan ayat kita, lepas tu kemudian dia jadi berubah. Contoh kita kata gini. Contoh kalau kita kata gelas. Gelas tu terjatuh. Kita panggil ter. Bila jatuh dia jadi pecah, berubah jadi pecah. Bukan dengan sebab perbuatan kita, kita ambil, kita ketuk pom-pom jadi pecah, tu lain. Habis. Tu semalam. I'rab itu ialah berubah oleh akhir, kalau dalam bawah tu dia kata, berubah sekalian akhir kalimah. Apa maksud sekalian akhir kalimah? Adakah huruf dia berubah? Adakah kalimah tu berubah? Kalimah tak berubah. Semalam kita beritahu apa? Nak tanya Hajar Farida, semalam saya beritahu apa maksud kata berubah sekalian akhir kalimah, maksud dia apa? Hajar Farida? Apa maksud berubah sekalian akhir kalimah? Adakah kalimah tu jadi berubah? Hajar Rohana? Apa saya tak dengar? Tak masuk. Ya? TFD tak ada lagi. Hajar Rohana tak masuk lagi TFD tak bagi. Siapa yang boleh tolong jawab? Tulis payah, nak baca banyak saya. Berubah bagi huruf, Ustaz. Berubah bagi huruf, bukan pada kalimah. Okey, Hajar Maina, tolong jawab. Berubah bagi huruf pada akhir kalimah. Bukan kalimah, huruf dia yang berubah. Huruf yang akhir tu. Betul tak? Huruf dia berubah. Maksudnya huruf, kalau contoh kata Ja'a Zaidun, maksudnya dal tu bertukar jadi Zai, macam tu? Zaidun tu dia punya baris-baris tu, dun tu bawah ke atas tu yang berubah. Dia berubah tu segala huruf. Bukan huruf yang berubah. Berubah segala baris bagi huruf. Baris bagi huruf. Yang berubahnya baris tu, depan bukan kata huruf kasrah ke ya, kan, domah ke. Ya. Nanti kita bahas apa tu dhamma, apa tu nasab, nanti akan datang dibahas. Baik. Jadi bila sebut i'rab, yang berubahnya baris bagi segala huruf bagi kalimah. Berubah bagi segala baris bagi akhir segala baris bagi huruf kalimah. Tu kena ingat Itu yang berubah. Bukan huruf tu berubah. Kalau huruf berubah, kita kata Ja'a Zaidun, contoh. Kalau kita kata huruf berubah, Ja'a Zaidun. Maka kalau kita kata Zaidun ni berubah, Dal ni berubah, maksudnya berubah jenis apa? Bukan kita nak berubah huruf tu berubah, kita nak ni baris ni. Nampak tak? Ni baris ni. Zaidun ke, Zaidan ke, Zaidin ke, nak baca. Sebab tu kalau zaman dulu, kalau Al-Quran, dia tidak ada baris. Tak ada baris. Kalau tak letak gambar ni, susah kita nak baca. Sebab apa? Sebab dia baris tu lah nak melambangkan. Nak melambangkan kata baris tu menunjuk kata adanya satu-satu ilmu di situ. Iaitu ilmu nahu dia panggil. Ilmu nahu ni baris di belakang. Adapun di depan dengan tengah tu ilmu saraf. Yang kita belajar dulu pada dalam kitab mata minat mata bulan puasa dulu. Rakaman dia ada boleh dengar balik. Baik. Baik, tengok. Sebab apa boleh berubah? Ni ada sebab ni. Bukan sahaja berubah tu. Sebab apa boleh berubah segala baris bagi huruf tu pada akhir kalimah? Sebab apa? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Yang payah ni lafzan atau takdiran tu payah.
Sebab saya first time mengajar bahasa Arab basic ni dekat para jemaah Sebelum ni saya tak pernah mengajar pun. Satu saya tak tahu cara mengajar untuk level bawah ni. Biasa kita dah mengajar level atas, jadi nak turun bawah tu jadi dia susah sikit. Saya lah tak biasa. Ni first time. Tapi tak apalah, saya cuba belajar baik. Kalau di pondok tu, kalau dekat sini ni saya mengajar pun, biasa lafaz dengan takdir tu, saya cakap lafaz takdir. Bila saya sebut tu, contoh tu diorang faham dah. Kebiasaannya begitulah. Di sini ni saya nak kena terang. Apa lafaz, apa pada takdir. Tapi sebelum kita nak faham lafaz dengan takdir tu, kita kena skip dulu nanti, nak faham dulu. Apa dia pembahagian i'rab. Bila kita dah tahu pembahagian i'rab, baru kita boleh hukum kata takdir tu apa, lafaz tu apa. Tu dia. Baik, tengok. Berubah, habis tu. Kerana ikhtilaf. Kerana bersalah-salahan. Bila sebut bersalah-salahan apa? Maksudnya kerana bertukar ganti amil. Apa maksud bertukar ganti amil? Ni saya nak padam. Dia gini. Saya bagi 3 contoh. Zaidun. Ni semalam je lah ni. Contoh semalam. Apa tu? Ra'aitu Zaidan. Zaidun. Nampak tak? Marartu bi Zaidin. Kita ambil contoh mudah Siapa tak tulis lagi boleh tulis lah. Okey, baik. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Baik. Ja'a Zaidun. Mana amil bagi Zaidun? Saya nak tanya Haja Harziah. Haja Harziah. Ya Ustaz, kejap. Kejap. Malamnya. Zaidun. Zaidun. Zaidun ni dia panggil amil. Panggil penyebab. Pengubah. Apa kita kata pengubah? Sebab ja'a ni apabila masuk ja'a ni dia mengubahkan baris yang ada pada Zaidun. Baris yang di belakang tu. Baris itulah dipanggil dia mengubahkan baris yang di belakang pada Zaidun. Baris domah. Baris domah kita panggil, baris tanwin lah. Domah lah kita kata. Tak apa, nanti kita akan datang kita bahas. Itu satu. Yang kedua, Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Mana amil yang menasabkan Zaidan itu? Haji Zulkifli Yahya. Ra'aitu. Sebab dia baca nasab ni, kita panggil pada atas ni nasab nanti akan datang kita bahas kita depan tu ada. Aksam i'rab tu ada. Jadi di baris ke atas ni sebab apa? Sebab amil dia masuk ra'aitu. Ra'aitu ni kalau orang belajar bahasa Arab, ni dah masuk i'rab dia ni. Ra'atu fi'il, tu fa'il, Zaidan tu maf'ul. Tapi kita tak mau bahas sekarang takut pening. Kita nak cerita dulu satu je. Jangan tanya kita tanya kata mana amil yang menasabkan Zaidan, kita kata ra'aitu. Sebab apa kata ra'aitu Ustaz kalau orang tanya? Sebab ra'aitu ni jumlah di sini dia ada jumlah fi'il dan fa'il. Bila hukum fi'il dan fa'il di sini, Zaidan tu jadi maf'ul. Tak apa, kita tak mau bahas yang tu. Itu yang agak rumit sedikit. Semuanya nak bagi faham dulu. Baik, marartu bi Zaidin. Fa'il tu apa Ustaz? Dah lupa dah. Saya masalah fa'il fi'il ni saya tak mau tanya, saya tak mau terang lebih lanjut. Alah, orang Fa'il tu komputer. Pelaku. Dia ni kalau nak terang sekarang ni boleh, tapi takut dia makan masa lama satu lagi takut orang pening, dia bercampur-campur nanti.
Okey, kalau Fa'il nak terang sekadar ni lah kita dengar. Kita okey dengar elok Baik. Ja'a Zaidun. Jadi ja'a tu kalau dalam bahasa Arab dipanggil fi'il. Sebab apa panggil fi'il? Ni kita dah belajar ni. Okey, terus praktikal terus lah. Kita terus Perbuatan. praktikal. Perbuatan. Fa'il. Baik. Fi'il perbuatan. Ja'a tu kenapa kita panggil fi'il? Saya nak tanya Hajar Mahina. Ja'a saya salah. Ja'a tu panggil fi'il. Sebab apa panggil fi'il? Perbuatan. Memanglah perbuatan. Kenapa kita kata kita boleh tahu dia kata dia perbuatan? Sebab apa? Saya tahu, tak tanya. Ustazah bayar. Ustazah bayar dia tak? Ustazah bayar tak masuk lah ini. Ja'a. Ada Ustaz. Ada? Tak apa senyap. Ja'a Zaidun. Kenapa saya cakap ja'a tu, kenapa Hajar Mahina kata ja'a tu perbuatan? Baiklah. Macam mana kita macam kata dia perbuatan? Tengok takrif dulu. Kita dah beritahu takrif dulu dah. Apa fi'il? Apa takrif bagi fi'il? Kalimatun dallat ala ma'nan. Kalimatun dallat ala ma'nan. Wa qataranat bizamanin. Ingat lagi tak? Ingat. Kalimah yang menunjuk di atas pengertian. Dia ada makna, ja'a tu ada makna, tapi dan juga dia tu menyertai ataupun bersangkut paut dengan masa. Kan ja'a tu kan masa. Datang. Ini kita perlu praktikal. Lagi senang dapat. Baik, ja'a tu kita panggil fi'il. Apa tu Mama Mala? Okey, baik. Zaidun. Zaidun tu kita panggil fa'il. Fa'il ni kalau bahasa Melayu kita panggil pelaku. Siapa yang datang? Zaidun. Okey. Faham dah, faham. Thank you. Dah ingat balik dah. Tak apa. Okey, kali ni saya saya menggunakan kaedah apa yang kita dah belajar dulu kita masukkan sekali dalam ni. Maksudnya yang dulu tak terlupa juga. Okey, macam tu kalau kita buat cara pondok lah. Saya tak akan mengajar cara baru Baik, satu. Ja'a Zaidun. Ja'a tu kita panggil fi'il. Sebab apa panggil fi'il? Sebab ja'a ni dia panggil perbuatan. Ja'a tu menunjuk di atas satu perbuatan. Perbuatan tu yang menyertai dengan masa. Sebab ja'a ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil fi'il apa ni? Kak ini panggil fi'il apa ni? Madi. Fi'il madi. Apa maksud fi'il madi? Yang telah lepas. Perbuatan yang menunjukkan di atas yang perbuatan yang menunjuk di atas yang telah lepas. Perbuatan yang telah lepas. Perbuatan yang telah berlaku kita kata. Tu ja'a. Telah datang oleh Zaid. Habis itu. Jadi ja'a ni pula kita masuk yang bab kita tadi. Ja'a ni lah kita panggil amil. Amil ni apa? Pelaku. Ni amil nak Ustaz macam mana amil tak ejaan ni? Nak tulis amil. Amil. Ni amil. Pelaku. Ja'a ni kita panggil amil. Maka bila ada amil, bila masuk ke atas Zaidun, jadi Zaidun tu berubah jadi dhammah. Nanti akan datang kita bahas. Dhammah, nasab, rafa', khafat. Itu kita tak mau bahas sekarang. Sebab kita tak masuk lagi. Baik, itu satu. Ra'aitu Zaidan. Baik, saya nak tanya. Ra'aitu tu, Hajar Rohana ada tak? Ada Ustaz. Ada dah. Ra'aitu tu dia panggil apa? Dia panggil jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Saya melihat Zaid. Saya telah melihat Zaid. Ya. Fi'liyah lah. Okey, jumlah fi'liyah. Baik. Tengok. Ra'aitu Zaidan.
Aku telah melihat akan Zaid. Bila sebut ro'a ni, nak panggil isim ke fi'il ke haraf? Ro'a tu perbuatan kita melihat kan. Memanglah, nak saya tanya soalan saya dengar. Ro'a itu isim ke fi'il ke haraf? Tiga tu saya tanya. So pilih. Oh, fi'il. Fi'il. Sebab apa? Sebab dia perbuatan melihat. Baik, tu aku telah melihat. Bila sebut ro'a itu ni, tu dia panggil pelaku. Dia panggil pelaku. Dia panggil pelaku. Aku telah melihat. Melihat apa? Melihat siapa? Zaidan. Zaidan ni lah berubah dia baris atas. Dia berubah jadi nasab. Main nasab nanti tak apa. Baris atas kita dekat masalah. Dia berubah baris atas jadi Zaidan. Maka amil yang mengubahkan akan Zaid tadi tu kepada baris atas iaitu ro'a itu. Ro'a ni itulah kita panggil amil. Nampak lagi? Baik. Dua dah. Jadi Zaidan ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa ni? Panggil apa? Panggil maf'ul. Dia panggil maf'ul. Bab maf'ul ni lambat lagi tapi tak apa. Kita hanya bagi tahu sekali lalu. Maksudnya apa yang kita nampak? Zaid. Kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Kalau fa'il kita panggil pelaku. Apa? Benda Orang yang yang kita kena. Ustaz, orang yang kena. Orang yang Orang kena. yang kena. Orang yang terkena. Orang yang Orang kena. yang dibuat, orang yang cakap apa? Orang yang terkena. Tapi saya lebih senang pakai maf'ul je. Tapi nak bagi faham tu je lah. Orang yang kena. Orang yang dibuat. Bukan orang yang dibuat, maksudnya nak terjemah payah juga. Kalau bahasa Inggeris apa? Senang sikit. Apa dia? Maf'ul ni. Kata ganti nama ketiga, Ustaz. Kata Orang ganti nama ketiga. yang ketiga. Dipanggil orang yang ketiga. Nak terjemah orang ketiga pun rasa rumit juga. Dan mudah-mudah kata dia tu Bukan, kena, Ustaz. dia tu Ustaz, bukan orang terlihat. ketiga. Tiga. Ustaz, bukan third party. Dia benda yang kena buat kan. Passive did. Dia kena buat. Kalau past tense did. Ya. Baik. Tengok. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Baik, marartu berjalan aku. Tu minta tolong tutup ni. Kak ini tolong bagi tahu. Tolong tutup video, tolong tutup gambar je. Kak ini tolong bagi tahu. Okay. Banyak. Okey. Okey, baik. Marartu bi Zaidin. Jadi Zaidan tu kita panggil maf'ul. Maf'ul ni panggil maf'ulun bih. Kalau penuh dia, kalau nak tulis ayat dia penuh. Maf'ulun bih. Nama dia tu maf'ulun bih. Apa kita tulis bagi penuh. Okey. Maf'ulun bih. Okey. Ra'aitu Zaidan, melihat aku akan Zaid. Jadi kita kata ra'aitulah panggil amil, penyebab yang menjadikan Zaid itu dibariskan atas. Nak baris depan tak boleh. Sebab dia ada penyebab ra'aitu, sebab dia ada fi'il fa'il, kemudian maf'ulun bih. Tu ni kita panggil fa'il. Tu ni kita panggil fa'il. Pelaku. Ni, fa'il. Tu kita panggil fa'il. Ro'a tu kita panggil fi'il.
Kalau ja'a tadi kita panggil fi'il. Sama juga. Zaidun kita panggil fa'il. Tak apa, saya tulis 2 kali pun tak apa. Okey. Ini kita bagi lancar sikit. Marartu bi Zaidin. Berjalan aku ataupun lalu aku berhampiran dengan Zaid. Lalu aku di tepi Zaid. Baik. Saya nak tanya Ustazah Baya. Ustazah Baya ada tak? Ini Ustazah Baya tak masuk ni. Tak apa. Berjalan aku. Adalah Ustaz Baya, nama dia ada. Ada, tapi tak saya tanya dia tak menyaut. Tak apalah. Berjalan aku dengan Zaid. Jadi amil. Ni saya nak tanya Kak Ainis ni. Mana amil yang mengkhafatkan akan lafaz Zaidin? B tu B, huruf harf Bukan jar. ba. Haraf ba. jar tu. Ba ni dah panggil huruf jar. Jar majrur. Jar majrur, Zaidin majrur. Ba tu jar, haraf jar. Baik, haraf jar ni bila dia masuk kita panggil dia amil. Bukan marartu Ni dipanggil amil. Nanti mana? Okey. Amil. Ba ni lah. Dia jadi amil bagi Zaid. Kenapa? Sebab dengan sebab masuk ba, Zaidin tu berubah dibariskan dengan baris kasrah, baris bawah. Nampak lagi Hajar Mainah? Ustaz Zaidin. Maror tu bukan nanti takut maror tu kau bukan. Tahu. Ba ni sendiri. Ba ni kita panggil huruf jar. Bila sebut huruf jar ni khafat. Huruf khafat pun dia, huruf jar pun dia. Ni semua kita dah belajar dah huruf khafat. Baik, saya nak tanya nanti jap. Hajar Faridah tak ada hari ni Hajar Mili. Dia senyap hari ni. Hajar Mili. Ya Ustaz. Okey. Apa itu huruf khafat? Apa dia huruf? Huruf khafat tu. Apa dia? Apa dia takrif bagi huruf? Huruf khafat indal kufiyin. Di sisi orang-orang Kufah. Huruf jar di sisi orang-orang Basrah. Saya nak tanya takrif dia. Takrif. Pakar-pakar buka buku lah, cari mana. Saya mau buka pakar-pakar bunyi kok cari mana. Pakar-pakar cari mana ni. Yang mana apa takrif bagi ni? Buka buku. Kalimatun. Kalimat kalimat. Baik cakap Arab, kenapa cakap bahasa Melayu? Cakap Arab dulu Ustaz. Cakap Arab dulu. Okey, cakap Arab tak apa. Okey, cakap. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Dah. Sudah. Dekat tu je. Kita waqtaranat bi zaman wa makan. Betul ke saya ni? Kau mana ni? Lari saya bagi takrif dulu ni. Mari kita ni. Saya nak tanya tu apa tu Hajar Rohana, tolong bagi tahu je Hajar Rohana. Ustaz, saya boleh beritahu Ustaz. Okey, Hajar Faridah. Tanya tadi tak ada. Okey, mana ada Hajar Faridah? Masuk Ustaz. Oh, masuk. Okey, baik. Apa takrif bagi huruf? Satu huruf, satu perkataan yang menunjukkan di atas pengertian dengan sebab yang lain dari kalimah. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, dengan sebab yang lain. Bukan dengan sebab dia tu kita faham. Contoh, ba ni kita panggil huruf jar. Dengan sebab huruf jar ni lah, kita faham kata, dia nak faham huruf jar ni, dia kena ada kalimah sebelum dia. Apa dia? Maror tu.
Kalau semata-mata kita kata ba dengan, tak faham. Tapi bila sebut kata marartu bi Zaidin, berjalan aku dengan Zaid. Tu kita faham lah. Dia mesti dengan disandarkan dengan kalimah yang lain. Kalau semata-mata huruf ba saja tak boleh kita faham. Melainkan mestilah dengan sebab ada perkataan yang lain. Contoh tanya ba. Orang bagi tahu kita, ba. Orang dengar apa ba ni tak faham. B. Tak faham lah B. Marartu bi Zaidin. Faham. Oh, aku berjalan dengan Zaid. Okey. Apa kita faham? Aku berjalan dengan Zaid. Lepas tu tiba-tiba kita cakap Melayu. Dengan. Orang kita panggil kan, dengan. Mesti orang paling kat kita, apa dengan ni tak faham. Apabila kita sebut satu dengan, kita tak faham. Apabila kita sandarkan dengan yang lain, maka kita akan faham. Ni kita praktikal. Apa yang kita dah belajar tu kita masukkan dalam ni. Baik, habis. Habis itu. Ni saya dah bahas dah. Jadi, ba ni dipanggil huruf jar. Huruf jar ni, seperti kata-kata min, ba, ila, ala. Banyak lagi Ini dipanggil huruf jar. Ba ni dipanggil juga huruf jar. Huruf jar. Okey. Zaidin ni dia panggil majrurun. Majrur. Benda yang dijarkan. Maksudnya benda yang dibaris bawahkan. Majrur dia panggil. Majrur. Ustaz nak tanya boleh? Boleh tanya, tak apa. Pasal baris bawah tu kan yang kat Zal tu Zai. Itu yang Di jadi Zaidin, majrur. Zal. Itu yang jadi Zal. majrur. Zaidin tu tanya kita majrur. dia kalau i'rab ni dia berubah pada kalimah, berubah di baris akhir huruf. Akhir huruf Yang majrur tu yang jadi dia berubah kan? Majrur yang berubah. Ba tu tak berubah. Tak boleh baca maror tu ba Zaidin. Orang tak cakap ba Zaidin dia baca B. Ustaz kenapa tak baca maror tu bu Zaidin? Buat malu kat orang tu bukan bu Zaidin. Ba tu panggil B. Ustaz lagi satu nak tanya boleh? Boleh. Kalau ba tu bawah, Zal tu kena bawah kan? Tak, Zaid tak kena bawah. Zaid tu nama asal Zaidun. Dia tak boleh baca. Okay. Bizidin tak boleh baca. Bizidin tak boleh. Bizaidun. Okay. Terima kasih Ustaz. Tak apa nak tanya. Saya suka orang tanya. Kalau senyap tu saya faham kata semua faham. Tapi ada juga orang senyap pun tak faham pun ada. Baik, habis. Semua dah tulis dah tu. Nanti tulis dalam buku nota, jangan tulis dalam kitab. Faham dah semua? Dah tulis ke semua? Okey dah. Haji Amiri dah habis tulis dah? Tulis dah Ustaz. Thank you. Okey. Ustazah Bahaya tadi tanya tak boleh jawab lagi. Tak apa. Baik, saya padam semua. Ustaz, majrur tu apa Ustaz? Majrur ni, okey. Bagus. Apa tu ajar tanya. Majrur ni, apabila masuk huruf jar, huruf jar ni ba ni. Ni ba ni huruf jar ni. Apabila masuk huruf jar, maka majrur tu selepas daripada huruf jar, maka kita kena bariskan bawah. Benda yang kita bariskan bawah. Kalau bahasa Melayu dia. Benda yang, kalau bahasa Arab, majrur. Kalau bahasa Melayu kita, benda yang kita baris bawahkan. Nampak Ajar Azia? Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Baik. Saya padam Saya padam. Ni payah sikit tak apa Terus jalan. Baik, habis. Likhtilafil awamid dakhilati alaiha. Kerana sebab apa berubah baris tadi tu? Kerana ikhtilaf, bersalahan ataupun kerana perbezaan. Kerana perbezaan amil. Boleh juga kita kat bahasa baru perbezaan. Kerana bertukar gantinya amil.
Tu terjemah bagi sedap sikit. Sebab amil tu bertukar ganti kan. Kerana bertukar gantinya amil mana? Ad-dakhilati. Yang masuklah ia amil itu alaiha di atas kalimah-kalimah. Dia masuk di atas kalimah-kalimah. Lafzan au taqdiran. Ini yang payah. Pada lafaz dan takdir. Yang payah ni takdir, lafaz tak payah. Bukan payah macam mana. Kita nak bagi dia nampak tu. Saya nak terjemah ke bahasa Melayu tu. Okey, baik. Kita tulis balik, tak apa. Ni 2 kali ulang pun tak apa ni. Kita tengok pada lafaz dulu Jadi berubah tadi tu pada lafaz. Baik. Tulis contoh yang tadi pula, saya tulis balik. Ja'a ataupun koma Zaidun. Koma Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Saya ambil misal mudah, saya tak mau ambil yang payah-payah. Lepas tu marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Okey, tengok. Ni koma. Dia kata tengok. Dia kata ikhtilaf bertukar ganti amil-amil yang masuk di atas kalimah tu pada lafaz. Baik. Bila sebut lafaz, saya nak tanya. Ni kita praktikan dulu. Mana yang dikatakan lafaz? Saya nak tanya. Ajar Mahina, mana lafaz? Belum. Saya belum tengok buku lagi. Sekejap. Okey, baik. Saya nak tanya orang lain pula. Sekejap. Siapa ni? Allah Muhammad. Haji Kamal Zaman tak ada kan? Nak tanya ajar apa tu? Haji Safar. Haji Safar Jaiz. Ni tak biasa tanya. Pokok dia dah faham, kita tanya. Haji Safar Jaiz. Ya. Mana yang dikatakan lafaz, Haji? Kita dah belajar dulu. Al-kalamu huwal lafzu. Lafaz-lafaz tu apa? Tak ada jawab. Ustaz, Zaidun tu ke lafaz? Dah ada orang tolong jawabkan. Zaidun tu lafaz. Zaidan tu kan lafaz. Apa maksud lafaz? Saya nak tanya, lafaz tu apa? Apa takrif bagi lafaz? Hajar Kak Rozita Ismail, tolong jawab. Duk senyap lama dah ni. Kak Rozita Ismail, tolong jawab, Sat. Hello. Tak jawab. Pergi masak apa? Apa tu? Hajar Asia Urif. Lepas ni pakat live kot, takut kena tanya dengan saya. Hajar Asia. Ya. Saya baru, ini second class, saya baru tak jawab. Saya baru join, ini second class. Second class. Okey, sorry, minta maaf. Maaf ya. Hajar Amriah. Hajar Amriah ni memang orang lama. Dia selalu dia ikut saya lama dah. Hajar Amriah Saleh. Apa itu lafaz? Lafaz. Kan kita cakap al-kalamu huwal lafzu. Lafaz tu apa? Ustaz, lafaz tu ialah bukan perkataan yang melengkapi huruf hijaiyah. Yang ada huruf hijaiyah. Bukan perkataan. As-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara. Suara yang melengkapi huruf hijaiyah. Ya, betul. Di atas bahagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, ya. Okey, baik. Bila sebut kata Zaidun, itu panggil lafaz. Sebab apa panggil lafaz?
Kerana dia merangkumi di atas sebahagian daripada huruf hijaiyah. Bila sebut Zaidun kita panggil lafaz. Sebab apa lafaz? Kerana lafaz itu ialah suara. Suara itu yang mengandungi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Apa di huruf hijaiyah Ustaz? Alif sampai ya tu. Maka Zai, Ya, Dal. Itu dia panggil huruf hijaiyah. Bukan alif sampai alif batas mengandungi satu lafaz dah. Sebahagian saja. Zai, Ya, Dal. 3 tu saja. Baik. Maka Zaidun tu kita panggil lafaz. Lafaz tu yang zahir, yang nyata. Baik, bila sebut lafaz, maka di sini dia kerana bertukar ganti amil tadi, ni kita masuk bab kita tadi balik. Kerana bertukar ganti amil yang masuk di atas kalimah tadi pada lafaz. Bila sebut pada lafaz tu iaitu kita kata ni dun tu. Tengok baris dun. Dekat dal tadi tu. Lafaz dal. Itu dia zuhir. Zuhir dal tu kita nampak tak? Nampak? Itu pada lafaz. Ni kena tulis Pada lafaz qoma Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Tulis 3 ni dulu. Tulis dulu. Ni semalam saya terang dah. Ini dia panggil ketika. Ya. Semua macam koma tu pun lafaz, Zaidun tu pun tak lafaz, Ra'ai tu pun lafaz, semuanya lafaz kan Ustaz kan? Memang lafaz. Cumanya di sini ni dia sebab masuk apa? Baris. Baris itu dia masuk pada lafaz. Jadi baris ni nyata dun dan din. Ada pun pada takdir dia tidak ada dun din dan tak ada. Nanti akan datang. Tulis yang ini dulu. Sekejap lagi saya terang. Ada takdir tak? Okey Ini dia panggil pada lafaz. Maksudnya baris tu nyata pada lafaz. Baris itu. Apa nak kita kata baris harakat. Apa tu dia rasa Melayu lah Baris yang nyata pada akhir huruf. Yang zuhir dah senang. Yang zuhir pada akhir huruf. Pada akhir huruf. Saya tulis jawi minta maaf Baris yang zuhir pada akhir huruf. Dun dan din. Tulis itu. Baris yang zuhir pada akhir huruf itu kita panggil pada lafaz. Tulis siap. Dah tulis belum? Hajar Mainah tulis dah? Dah Ustaz. Okey. Saya padam semua dah habis dah. Tulis. Apa ni nama apa? Okey dah. Okey saya padam Haji Zul tulis dah Haji Zul. Ya Ustaz, ya. Dah tulis dah ni. Dah Ustaz. Terima kasih. Okey. Tak sempat tulis kita snap Okey saya padam. Ini semua dia panggil pada lafaz. Ni tajuk besar ni macam ni. Ni pada lafaz. Ni payah sikit ni. Ustaz, saya rasa Ustaz silap. Ya? Ustaz, bukan pada akhir huruf, akhir kalimah kan? Di hujung perkataan. Dia pada memang akhir kalimah. Tapi akhir kalimah tu kena pada huruf lah. Kalau saya cakap akhir kalimah, seolah kata kalimah tu Zaidun tu satu tu. Jadi takut orang keliru. Memang kalau saya mengajar, saya cakap akhir kalimah je. Cuma ni untuk peringkat level yang bawah beginner ni, kita terpaksa terang pula. Pada akhir huruf. Sebab memang dalam kitab tak sebut pada akhir huruf. Cumanya saya nak bagi faham lagi. Sebab pada huruf akhir ke Ustaz? Pada huruf terakhir. Kalau ikutkan dalam, kalau saya mengajar, biasanya saya tak cakap akhir huruf, saya cakap akhir kalimah. Memang akhir kalimah tu nanti kata, akhir kalimah. Kena pada Zaidun lah akhir kalimah. Kalau orang tak biasa, dia tak biasa belajar, dia akan keliru. Tapi saya untuk beginner ni kita bagi zuhir, bagi terang satu-satu. Walaupun kita kata ayat Ustaz salah, ayat saya tersalah, memang kalau saya mengajar peringkat yang level tinggi memang saya tak akan mengajar gini.
Tak apalah, saya cuba bagi rendahkan. Ini dia panggil pada lafaz. Okey, baik. Ini pada lafaz. Okey. Yang kedua pada takdir. Ni takdir ni payah. Baik, saya padam. Contoh kita kata ja'a. Ja'a. Ayah ni nak tulis, nak tekan ni. Ja'a al-fata. Kemudian ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Tu dia. Okey, baik. Ini dia agak rumit sikit. Tak apa, rumit pun kita teranglah. Sehabis-habis kuasa kita. Sehabis-habis kemampuan saya. Mungkin saya minta pertolongan nak cara terjemah. Ini dia panggil takdir. Tak apa, sekejap lagi saya tulis. Pada takdir. Okey. Kemudian ni baris apa ayat tanda saya tulis tadi mula-mula tadi? Baris Zuhair kan? Baris apa Jaminah tadi saya tulis yang belakang ni? Baris yang zahir pada akhir huruf. Yang tadi. Okey, ni baris yang ditakdirkan. Tak apa, nanti takdir tu saya terang. Baris yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan. Ini bukan takdir dalam ilmu tauhid Nanti ingat takdir. Bukan. Baris yang ditakdirkan pada akhir huruf. Memang ada akhir kalimah. Tapi saya nak bagi faham, saya tulis macam ni. Pada akhir huruf. Okey. Tulis dulu, sekejap lagi saya nak terang. Saya tak pernah mengajar peringkat beginner lagi. Ni first time ni. Okey, baik. Ja'a al-fata. Kalau cuba perhati semua fokus sikit lagi Cuba perhati dekat belakang tu. Semua sama tak? Al-fata. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Kenapa tak baca marartu bil fatai, Ustaz? Tu dia. Sebab apa tak baca begitu, Ustaz? Dia pertanyaan tu mesti ada. Saya buat soalan, saya jawab pula. Alamak, terkeluar lah. Okey. Jadi ja'a tu kita panggil fi'il. Betul tak fi'il? Betul. Al-fata tu kita panggil fa'il, pelaku. Al-fata ni pemuda Kalau bahasa Melayu kita terjemah pemuda. Kalau rojul ni dia peringkat umum. Kalau al-fata ni pemuda, kita panggil remaja lah. Dia kurang pemuda dalam umur 20, 21 tu panggil pemuda. Al-fata. Baik. Telah datang oleh pemuda. Kenapa tak baca al-fatayu, Ustaz? Di sini ni kalau orang i'rab ni kita tahu berubah. Kita dah bila kita sebut istilah bahasa Arab i'rab Bila i'rab mesti kena i'rab di akhir kalimah tu. Kenapa tak baca al-fatayu, Ustaz? Kenapa baca al-fata? Sebab ya ni dipanggil ya alif maksurah. Kita nak baca al-fatayu tak boleh sebab lidah Arab tu berat. Tapi hukum dia tetap jadi fa'il. Cumanya fa'il ni dia panggil fa'il dhammatu muqaddarah. Ni. Dia panggil dhammah. Lepas tu saya tak mau sebut dhammah lagi sebab dhammah tu apa? Baris depan, tapi bukan baris depan Kita terjemah baris depan. Tapi baris depan tu dhammah muqaddarah. Apa maksud dhammah muqaddarah? Nanti Zat.
Saya nak terang tu. Muqaddarah. Ni berat sikit ni. Okey. Kenapa kita panggil dhammah muqaddarah? Kalau yang tadi dia panggil dhammah zahirah. Sebab apa? Sebab dia punya baris zahir nampak. Jelas. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Jelas baris dia. Yang ni dia punya baris tak jelas. Kita hanya takdir. Kasarnya kita panggil dhammah muqaddarah. Dhammah yang kita takdirkan. Dhammah yang kita takdirkan sahaja. Baik, saya nak tanya Jamili. Mungkin pengalaman ngaji bahasa Arab. Apa kita nak terjemah dhammah muqaddarah tu? Sebab saya muqaddarah tu nak panggil apa? Andaian ke macam mana? Jamili. Tak pernah belajar lagi. Tak pernah belajar, Ustaz. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Saya nak tanya, dhammah muqaddarah pernah belajar ke tak? Dia dhammah muqaddarah ni begini Baris di belakang tu. Siapa? Andaian. Dianggap, diandaikan. Kita andaikan saja dia tu baris depan, tapi sebenarnya bukan baris depan. Sebenarnya dia panggil dhammatu muqaddarah. Dhammah tu kita andaikan saja. Memang dia tak ada baris depan ni, tak ada contoh Al-Fatayu ni tak ada. Ni satu lagi kedudukannya tu dalam dia kedudukannya dia panggil fa'il tu dhammah, tapi dhammah tu dhammah muqaddarah. Dia tak panggil dhammah zahirah. Kalau dhammah zahirah, zahir nyata lah. Nyata tu baris depan, baris atas, baris bawah. Yang ni dia tak nyata. Sebab apa? Sebab ya tu dia tak, orang Arab dia tak cakap ja'a al-fatayu, dia tak cakap gitu. Dia tak cakap al-fatayu. Dia cakap al-fata je. Ra'aitu al-fata. Kenapa tak cakap ra'aitu al-fataya, Ustaz? Tak sebut juga sebab lidah orang Arab dia tak boleh nak dia tak boleh nak sebut. Orang Melayu boleh sebut, Ustaz. Orang Melayu kita sebutlah bahasa India ke bahasa Cina semua dia boleh sebut. Orang Melayu kita ni semua boleh belajar bahasa. Orang Arab dia tak boleh. Orang Arab tak boleh. Sebab tu dia panggil dhammah muqaddarah. Ni dhammah ni kita tak mau cerita. Akan datang kita bahas. Sebab bahagian i'rab tu ada 4. Dhammah, rafa', nasab, khafad, jazam. Nanti ada pembahagian dia. Cuma kita nak cerita kata, bukan nak cerita dhammah muqaddarah ni. Nak cerita kata ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil-fata. Ini dipanggil, kita bariskan tu, kita takdirkan pada akhir huruf. Baris yang ditakdirkan pada akhir huruf, maksudnya baris tu kita tak jelaskan. Kita tak letak betul-betul baris depan. Kita tak letak betul-betul baris baris atas. Kita tak letak betul-betul baris bawah. Sebab apa? Sebab dia panggil ya tu ya alif maksurah. Satu lagi lidah Arab orang tak cakap. Sebab ya ni nampak ni ya ni. Dia tak ada ya titik dua ni. Dia panggil ya tu ya alif maksurah, alif yang kita qasarkan, alif yang kita jadi pendekkan. Dia panggil gitu. Ni payah sikit tapi tak apa. Akan datang kita nak cerita hukum i'rab, kemudian kita akan patah balik. Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya, kalau nama macam Nabi tu Nabi Musa. Musa pun begitu juga. Musa. Ya, dia tak cakap Musayu. Tak cakap Musayu, tak cakap. Musa. Dia panggil ya tu alif maksurah. Musa. Apa lagi? Selain daripada Musa. Nabi Isa. Isa. Isa pun begitu juga. Tak cakap Isayu. Jadi itu semua dia panggil Isa. Contoh ja'a Isa. Ra'aitu Isa. Marartu bi Isa. Semua sah. Sebab dia panggil dia panggil di situ ditakdirkan, andaian sahaja. Dia punya baris tu kita andaikan. Apa? Untuk perkataan contohnya hudaya. Hudaya pun tak boleh tu. Huda. Tak, hudaya. Hudal. Kalau huda tu tak apa ada tak? Huda. Tak cakap hudayun. Tak sebut itu. Hudayan. Tak sebut. Ada hudaya, Ustaz. Hudai. Ada alif kan?
Ada alif, ada ya belakang. Tu ada alif. Hudai. Itu ada alif. Kalau tak ada alif nak baca hudaya boleh? Tak boleh. Tapi dia panggil ya apa tu Ustaz? Mana? Yang ya, hudaya, dia panggil ya tu ya apa? Hudaya tu ya betul. Sebab ada alif tu. Tapi dalam Quran tak ada titik Ustaz. Mana? Hudaya. Ha. Kena tengok balik surah apa, saya tak tergambar tu. Nanti saya bagi tahu Ustaz saya lupa. Okey. Sebab dia kalau nanti kena tengok balik sebab dalam Quran kadang-kadang hudaya memang ya tak ada alif tapi nak kata tengok ya tu ya huruf asli ke ya huruf tambahan. Tu lain pula tu cerita tu. Dia banyak cerita tu. Lepas tu saya nak hukum tak boleh lagi tu. Dia kena tengok betul-betul contoh macam mana. Baik habis. Macam ni ya asli. Memang dia memang kena ada ya sini. Dia panggil ya alif mansurah. Macam contoh Isa, Musa. Habis. Jadi semua zawatir ya Ustaz. Kalau ya yang ada yang ya sahaja dengan ya yang ada kita alif maksurah ke atas kecil tu kan. Itu sama ke dia punya ya? Macam mana? Ya yang ada alif kecil ke atas tu, ya dengan yang tak ada. Tak tergambar saya macam mana yang alif kecil Okey. Tak apa Ustaz mengajar dulu, nanti saya tanya akhir sekali Ustaz. Yang tu kena belajar tajwid Ustaz. Ya alif kecil tu itu tak masuk tu. Kalau yang kecil tu. Itu lain tu masuk tajwid tu. Masuk tajwid. Betul. Saya nak tanya sebab dia dalam Quran kan. Kena tanya orang sebab tajwid. bacaan Quran. Nah, itu kalau tu ya tu dia masuk lain tu. Dia bukan masuk ilmu nahwu tu. Dia ya asli ke ya zaidah. Ada ya tambahan. Itu lain tu. Okay. Itu kena hantar kat saya balik. Hantar nanti saya boleh tengok. Hantar kat saya balik Terima kasih. Okey, baik. Habis itu. Jadi kita tengok sekali lalu yang depan ni. Ni tak payah dah. Habis itu pada takdir. Maksudnya mudah-mudah pada takdir ni baris dia tu tak nyata, tulis itu. Bila sebut pada takdir, baris di akhir huruf itu dia tak jelas. Dia semua di baris ke atas je semua. Dia tak nyata, dia tak zohir. Dia tak menzohirkan baris dia. Dia tak cakap ja'a al-fatayu, ra'aitu al-fataya, maratu bil fatayi, dia tak zohirkan. Cuma pada takdir, lidah orang Arab dia tak boleh sebut. Habis itu. Wa aqsamuhu arba'atun. Ni dah masuk pembahagian i'rab. Tak apalah, hari ni kita ulang 2 kali. Semalam dengan hari ni Hari ni kita semalam dah hujung dah. Hari ni kita ulang ni banyak sikit. Sebab apa? Kita nak bagi nampak dulu. Tapi tak apa kalau tak nampak masalah ni lagi tak apa. Sebab secara keseluruhannya kita tak belajar bab depan lagi. Bila kita dah belajar bab depan, insya-Allah kita akan jumpa benda ni juga nanti. Bila dah jumpa benda ni, saya akan terang dengan lebih detail lagi. Sebab kita nak bagi detail tak boleh sebab kita tak kenal apa tu dhammah Ustaz. Dhammah pun tak tahu, rafa' pun tak tahu. Nasab pun tak tahu lagi. Bila benda tu tak tahu, macam mana kita nak kenal al-fatah ni. Jadi ada tempat kita perlu skip. Tapi tak apalah, ni saya tak skip pun. Cuma kita nak bagi sekali lalu bagi nampak. Kalau tak nampak 1% pun tak apa. Nampak 50% pun tak apa. Nampak 30% pun tak apa. Asalkan kita tak skip terus. Nampak tak? Sekurang-kurang kita pernah dengar. Akan datang dia akan sebut balik. Nanti kita praktikal balik depan. Sebab kitab kita ni baru muka surat 3 ni. Kitab kita semua ada berapa muka surat? Ada 47 muka surat. Banyak lagi. Perjalanan kita masih jauh. Ni baru jalan 50 meter, 100 meter tak sampai lagi jalan ni. 3 tahun tu Ustaz, 3 tahun. Okey, baik. Okey, habis itu. Ada pertanyaan tak nak tanya? Ustaz nak tanya yang tadi pasal kan? Sorry, siapa yang tanya? Boleh saya tanya dulu? Okey, tanya. Sila. Okey, yang tadi yang tanya pasal huda tadi, kalau dalam Quran, saya rasa dalam yang awal surah Baqarah tu, huda apa? Ala huda. Ula ala huda min rabbihim. Jadi ala tu haraf ja, betul? Ala huda min rabbihim, betul? Tapi bukan huda yang ni.
Ustaz. Roy Bukan Bafi. huda yang Hudan. Ayat-ayat Ah, nombor hudan. 5 tu. Ayat nombor? Ayat 5. Ayat Ulaika nombor ala 5, hudan. nombor 5. Betul. Ulaika bukan. ala hudan. Bukan Huda tu Ustaz. apa? Bukan huda ni. Yang maksud saya bukan huda ni. Yelah, tadi tu yang ada alif. Itu Ya, tak memang... tahu. Ini saya faham. Yang ayat kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim. Betul tak? Itu yang tu. Ulaika ala hudam ala hudam. Asal tak cakap ala hudin. Betul. Ini betul. Ni kita nak tatbik, kita nak praktikal boleh macam ni. Kenapa tak cakap ala hudin Ustaz? Ala hudin min rabbihim. Kenapa tak? Sebab dia kan panggil ya tu, dia panggil ya alif maksurah. Sebab tu dia tak sebut ya betul-betul. Macam hudayah tu lain. Saya tak mau bahas yang tu. Yang ni sebab itu dia ada tambahan tu. Hudayah ada alif. Itu lain, itu musanna tu. Tak silap saya. Nanti tengok balik. Tengok ayat balik. Kalau hudam tu dia tak baca ala hudin. Sebab apa? Ala hudam min rabbihim. Ini masuk dalam bab ni. Dia pada takdir saja. Dia panggil kasrah muqaddarah. Dia dah tengok sekarang kalau main tinggi siap alhamdulillah. Dia panggil kasrah muqaddarah. Kita kasrah tapi bukan kasrah betul-betul yang ditakdirkan sahaja. Sebab tu saya tak mau sebut kasrah tu apa, saya tak mau sebut sebab tak sampai perbahasan dia lagi. Kalau dah tanya masalah ni saya kena jawab lah. Bila dah jawab tu orang tak bersedang apa kasrah muqaddarah. Tapi tak apalah, nak bagi contoh tu boleh. Boleh Ikut lidah Arab lah. Kalau lidah Arab tak boleh bunyikan, tak bunyilah. Dia Arab, dia memang Arab sini. Pergi jumpa orang Arab sekarang. Pergi jumpa orang Arab tengok kerajaan dia baca. Mesti dia tak boleh baca. Dia bukan kata Arab sekarang Arab dulu dia dah kaji dah. Dia nak sebut tu jadi dia rasa macam mana kata macam kita lah. Orang Melayu kita. Orang Melayu kita duk cakap baca kamu. Kalau orang Arab cakap apa pelik. Kalau orang Arab cakap mesti kita tergelak, betul tak? Betul juga kita cakap Fataya. Kita cakap Fataya. Orang Arab dengar apa dia cakap ni. Tak kena. Kita cakap kamu baca. Agak-agak orang Melayu kita cakap itu orang tergelak tak? Tergelak Dia bukan lidah kita tak cakap baca. Kita cakap baca. Nak cerita kata lah Arab dia tak sebut begitu. Memang dia boleh sebut. Tapi dia tak sebut. Dia punya apa adat dia tak sebut begitu. Macam gitulah. Ada adat kita cakap. Saya nak baca. Ada cakap, tak ada. Macam tu juga lah orang Arab. Habis itu. Baik, siapa nak tengok soalan tadi tu? Apa? Mama nak tanya. Apa itu huruf qasam Ustaz? Dan makna domel. Huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah. Huruf sumpah. Oh, my God, macam tu lah maksud dia. Tu my God tu lebih kurang tu lah. Macam tallah, billahi, wallahi, wow. Dia bersumpah. Wow, macam tu, bata. Ustaz. Wow, bata. Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Habis yang doma tu apa Ustaz? Saya confused. Doma ni patut saya tak mau sebut lagi. Saya dekat dah kalau orang dah tanya. Tapi doma ni asalnya nak cakap baris depan pun tak sedap juga. Dia doma ni baris. Hukumnya tempat dia tu panggil doma. Tak apa, nanti kita bahas nanti. Tak mau bahas. Tak apa, tak faham tu pun tak apa nanti. Nanti kalau setengah ni takut jadi panjang pula. Okey baik, tu aja. Mainah. Nak tanya, dah angkat tangan. Saya nak tanya itu belajar kod tu kan. Kod tu sesungguhnya kan dia huruf itu sumpah ke? Sesungguhnya tu ada bukan? Kod ni sesungguhnya dipanggil huruf tahqiq. Oh, bukan sumpah. Dia panggil kod tu kod ni tahqiq, sesungguhnya dia nak tahqiq kan. Masa saya belajar dia nak bersumpah. Dah. Bukan. Aku nak tanya kod tu. Okey. Dia penegasan. Penegasan boleh juga. Dia nak takkidkan, nak kuatkan lagi percakapan dia. Baik, siapa tu Ahmad Fikri tadi? Siapa tu tanya ada tu? Siapa nama? Nama apa tu? Saya nak tanya siapa nak tanya. Anak-anak ni Ustaz. Cikgu Fikri. Cikgu Fikri. Ustaz, kalau macam isim mankus Ustaz, macam contoh qadin. Macam mana i'rab dia dalam keadaan mansub dengan kasrah. Kalau marfu' kita kalau isim manqul lain, isim mansur lain.
Kalau isim mansur apabila dinasab dia kena baris atas. Itu lain pula tu. Nanti perbahasan belakang tu dia bab ni tak masuk lagi ni. Okey. Tapi kalau cerita betul lah, isim mankus apabila dinasabkan apabila dia kena baris atas. Dia kena hidupkan baris dia. Itu kalau ada alif lam kan. Kalau dia dalam keadaan nakirah dia qadin jadi kan. Contoh al-qadi. Ya betul, kalau qadi dia kena macam kalau isim nakirah dia kena baris bawah. Oh, kalau dalam keadaan nasab Macam sama kau juga. nak macam qadiyun tak boleh. Qadiyun tak Oh. boleh. Kalau qadin tu dalam keadaan nasab. Apabila dia masuk dengan keadaan dia jadi nasab maf'ul contoh, maka dia kena hidupkan. Oh, okey. Nanti dia kena hidup. Itu pembahasan belakang nanti lah. Okey. Dia jangan dia dalam nahwu semua ada tapi dia tak sampai bab dia lagi. Ni kita baru berjalan 50 meter Perjalanan kita ni lebih kurang 200-300 km jauh. Tapi ni baru 50 meter pun tak tahu sampai ke tak tahu lagi ni. Baik, habis. Siapa nak tanya soalan tadi angkat tangan tadi? Ada yang angkat tangan dah semua faham dah ke? Tak apalah, faham sikit-sikit pun tak apa Lepas tu Haji Radin Syam faham? Radin Syam. Haji Radin Syam. Tak jawab. Haji Radin Syam. Apa tu Hajar Rusnaliza faham? Ni tak ada tanya lagi ni. Hajar Rusnaliza faham? Beza doma dengan dome. Dome ni dia panggil empunya. Domah tu lain. Domah ni jangan sebut domah. Kalau sebut domah ni saya nak guna huruf panjang ni. Tak, dia just the meaning of doma tu dia nak tahu. Domah ni sebenarnya nak meaning dia. Asal domah ni baris depan. Oh, baris depan. Asalnya tapi dia kalau dalam ilmu nahwu dia panggil tempat tu dia panggil hukum domah. Tu payah cerita tu. Oh, tempat. Tapi akan datang tak apa. Depan nanti jumpa domah. Nanti masuk alamat i'rab. Rafa' tu ada domah, waw, alif dengan nun. Tu nanti kita bahas. Yang dome tu tadi? Sikit. Yang dome tu? Dome tu nya. Ganti nama. Kata ganti nama. Dome ganti nama. Okay. Kata ganti nama. Alright, thank you. Okay. Ajar Farida faham? Domir in English pronoun. Pronoun ke noun? Pronoun. Dome itu pronouns. It's pronoun. Ganti nama. Kata ganti nama. Okey, baik habis semua. InsyaAllah lah. Ustaz, saya depan, kita. Ya. Ustaz, Hajar Farida. Saya Farida. Ya. Tapi saya tak jawab sebab saya baru masuk kelas kedua ni. Saya tak faham sangat. Tak apa. Dimaafkan. Saya follow secara perlahan-lahan. Okey, tak apa. Biar lambat asal selamat. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey. Minta maaf lah kalau percakapan saya tu takut ada yang tak faham tu. Saya pun first time juga mengajar beginner ni. Tak apa. Saya pun first time. Alhamdulillah. Sebab saya bukan kita kata tapi memang saya selalu mengajar yang level dah tinggi. Saya mengajar pun dah ustaz-ustaz tapi ni first time jumpa tu mawar, first time juga. Saya pun first time juga. Minta maaf kalau ada yang bahasa saya tu agak tinggi ke, minta maaf lah. Baik, habis itu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Lepas ni insyaAllah doakan kesihatan saya baik, semua kesihatan yang baik. Dapat kita belajar terus. Kita teruskan insyaAllah kitab kita. Kami doa selalu untuk Ustaz. Untuk semua kawan-kawan kita. Okey, baik. Wallahualam. Jadi sekali itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu Tuhan diri saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين امين يا رب العالمين. آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Haji Rahim faham Haji Rahim? Alhamdulillah faham Ustaz. Abang Haji kalau bahasa saya tu agak mungkin first time mengajar kan. Saya mengajar yang peringkat rendah ni. Faham je